Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya adalah mengenai zakat ternakan. Untuk mengenai konsep zakat ternakan, saya ingin menerangkan bahawa haiwan ternakan ini banyak memberi kebaikan ataupun manfaat kepada kita selaku manusia. Sebagai contoh, kita tahu haiwan ternakan ini boleh dijadikan sebagai makanan, boleh dijadikan sebagai tunggangan dan sebagainya. Okey. Untuk haiwan ternakan ini boleh dikategorikan sebagai harta al-nama. Apa itu harta al-nama? Al-nama ini adalah merupakan harta yang boleh berkembang. Bagaimana haiwan ternakan ini boleh dikatakan sebagai boleh berkembang adalah apabila haiwan itu boleh membiak. Baiklah, sebagai contoh, pada asalnya seorang penternak itu mempunyai 3 ekor kambing. Namun apabila kambing itu membiak, kambing betina mengeluarkan anak, maka penternak itu akan memperolehi lebih daripada 3 ekor kambing. Jadi, kenapa perlu untuk kita mengeluarkan zakat ke atas ternakan ini? Jadi, sebabnya adalah kita perlu mengeluarkan zakat ke atas haiwan ternakan ini adalah kerana untuk mengeluarkan atau melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pemberian Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, apabila aku pergi kepadanya, yakni Rasulullah, lalu baginda berkata, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seseorang lelaki pemilik unta, lembu atau kambing yang tidak menunaikan haknya, yakni zakat, melainkan haiwan tersebut akan didatangkan kepada hari kiamat dalam keadaan yang lebih besar dan lebih gemuk. Haiwan tersebut memijaknya dengan kaki-kakinya dan menyondol dengan tanduk-tanduknya. Tatkala haiwan terakhir telah melintas, maka haiwan pertama akan dikembalikan kepadanya hingga pengadilan selesai dilakukan antara manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi daripada hadis ini jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita untuk mengeluarkan zakat atas haiwan ternakan. Saya akan teruskan dengan syarat-syarat wajib zakat ternakan. Syarat dia yang pertama ialah dia adalah Islam. Islam kerana zakat ini merupakan satu tuntutan yang wajib. Kemudian yang kedua, ia adalah milik yang sempurna. Maksudnya sempurna milik. Contoh saya bagi sebuah rumah yang kita buat loan, rumah itu belum jadi harta kita sepenuhnya. Maksudnya harta kita sepenuhnya adalah harta itu memang betul-betul sudah tidak terkait dengan apapun. Maksudnya ia memang menjadi milik kita. Kemudian yang ketiga, cukup nisab, di mana dia telah ditentukan dia punya nisab. Contohnya bagi ternakan unta, jumlah minimal sebanyak 5 ekor. Kemudian bagi kambing, tidaklah diwajibkan zakat apabila di bawah 40 ekor. Maksudnya apabila kambing ini di atas 40 ekor, barulah dibolehkan zakat ke atasnya. Manakala nisab lembu ialah 30 ekor. Kemudian kita pergi yang seterusnya, yang keempat. Yang keempat ini merupakan cukup haul. Cukup haul maksudnya genap setahun dimiliki. Bagi binatang ternakan yang belum genap setahun, ia tidak diwajibkan zakat ke atasnya. Kemudian yang kelima, digembalakan. Maksud digembalakan ini ialah dia diurus sepanjang tahun untuk memperoleh susu, dibiakkan atau diperoleh dagingnya. Kemudian binatang itu hendaklah seaimah, iaitu binatang-binatang yang dipelihara di padang ternakan yang bebas. Maksudnya padang ternakan yang bebas ni, pada rumput itu ialah mubah. Pada rumput yang mubah ini maksudnya ialah padang rumput yang tidak bukan hasil manusia, namun ia hasil semula jadi. Okey, kemudian tidak dipekerjakan. Maksudnya binatang ini tidak dipekerjakan. Fahamlah maksudnya tidak dipekerjakan. Maksudnya binatang-binatang yang dipekerjakan itu tidak dibolehkan zakat ke atasnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi kepada cara pengiraan zakat ternakan. Umum mengetahui ternakan yang dikenakan zakat, wajib yang dikenakan zakat ialah unta, kambing, lembu dan lembu atau kerbau. Di sini saya ingin menyatakan mengenai sifir pengiraan zakat lembu. Sifir zakat lembu nisab 30 hingga 49, jumlahnya adalah sama, iaitu 1. Manakala jantina dan umurnya adalah berlainan. Dan seterusnya nisab 60 hingga 79, jumlahnya adalah sama, iaitu 2, dan jantina dan umurnya adalah berlainan. Seterusnya kita pergi kepada sifir pengiraan kambing. Sifir pengiraan kambing, nisab yang pertama ialah 40 hingga 120, iaitu jumlahnya adalah 1. Nisab yang kedua 121 hingga 200 adalah 2. Nisab yang ketiga 200 hingga 329 adalah 3. Manakala nisab terakhir ialah 400 hingga 499 ialah 4. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada pengiraan zakat lembu dan kerbau. Panduan. Apabila bilangan itu lebih daripada yang dinyatakan di atas, maka bagi setiap 30 ekor lembu diwajibkan zakat 1 ekor anak lembu jantan yang seumur 1 tahun. Bagi setiap 40 ekor lembu diwajibkan zakat 1 ekor anak lembu betina yang berumur 2 tahun. Tetapi jika ternakan bercampur, maka zakatnya terserah kepada pembayar sama ada boleh memberi lembu atau kerbau yang lain atau daripada peliharaan itu. Pilihlah yang sederhana untuk keluarkan zakat. Akhir sekali kita pergi kepada soalan. Soalannya berbunyi seperti ini. Hamid menternak 100 ekor kambing dan 50 ekor lembu. Dia juga turut menternak 1000 ekor ayam. Di sini saya telah menyatakan, saya telah memberi jawapan mengenai jumlah zakat yang patut dikenakan. Yang pertama, 100 ekor kambing, zakat ternakannya ialah dipatut bayar ialah seekor kambing atau biri-biri. Yang kedua ialah 50 ekor lembu, iaitu zakat yang dikenakan ialah lembu betina berumur 2 tahun ke atas. Yang seterusnya ialah ayam. Ayam tidak dikenakan zakat kerana ia adalah binatang berkaki 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi untuk soalan yang kelima mengenai dengan zakat saham. Jadi sebagai permulaan saya ingin menerangkan tentang konsep zakat saham itu sendiri. Baiklah, sebagai permulaan zakat saham ini adalah merupakan kategori daripada zakat harta. Jadi saham itu adalah merupakan satu aktiviti jual beli di mana seorang pelabur itu boleh membeli dan menjual saham pada harga yang telah ditetapkan. Jadi daripada jual beli saham ini mampu menjadikan sebagai sumber pendapatan kepada seseorang sehingga boleh membentuk kepada harta dan kekayaan kepada seseorang. Jadi kenapa perlu untuk kita mengenakan zakat ke atas saham ini adalah kerana sebagai tanda kita sebagai hamba kepada Allah SWT, sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah SWT adalah kita mengeluarkan sedikit harta kita daripada usaha kita ini kepada jalan Allah SWT. Jadi ini boleh diambil daripada dalil surah Al-Baqarah ayat 267 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah yakni pada jalan Allah sebahagian dari usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi jelaslah daripada hadis ini jelas menunjukkan bahawa diperlukan kepada kita sebagai hamba untuk mengeluarkan sedikit sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah SWT kepada jalan yang baik, iaitu jalan Allah. Sekian, terima kasih. Okey, kita pergi kepada syarat saham, di mana berurus niaga dengan saham ini adalah dibenarkan selagi ia mematuhi syarat, asalkan ia terhindar dari aktiviti yang haram seperti riba, ghurar, judi dan arak. Okey, secara khususnya syarat saham ini adalah berbentuk dokumen, skrip atau sijil yang boleh mengisbatkan hak-hak pemiliknya ketika berlaku tulisan. Maksud mengisbatkan ni adalah membuktikan. Kita boleh membuktikan hak-hak pemiliknya. Kemudian yang kedua, syarat saham ini hendaklah mempunyai nilai yang sama dan tidak berbeza-beza bagi setiap satu unit bagi memudahkan pengiraan dan pembahagian keuntungan. Okay, kemudian syarat saham yang ketiga ialah kita boleh bertukar milik, iaitu proses transaksi seperti berjual beli.
Sekian, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada kaedah pengenaan zakat saham. Kaedah pengenaan zakat saham adalah seperti berikut, iaitu kadar zakat ialah 2.5% di atas nilai harga saham terendah yang dimiliki selama setahun, iaitu cukup setahun hijrah setelah ditolak pinjaman membeli saham jika ada. Ini adalah saham yang dibeli bagi tujuan pelaburan. Yang pertama, saham yang masih dimiliki hingga hujung haul, iaitu tempoh sesuaian. Pengiraan zakatnya ialah 25% atas harga terendah atas kos dan pasaran. Contoh yang diberi ialah 100 lot, iaitu 1 lot bersamaan dengan 1000 unit saham syarikat Muslim X, iaitu RM RM1 adalah andaian harga terendah bersamaan dengan RM100,000, dan RM RM100,000 tu darab dengan 2.5% bersamaan dengan jumlah zakat yang patut dibayar ialah RM2,500. Jika saham dibeli bagi tujuan spekulasi atau dijual beli, maka setiap kali penjualan saham dibuat, zakat dikira pada kadar 20% dari jualan keuntungan penjualan. Yang seterusnya ialah saham yang dijual beli sepanjang haul, iaitu sepanjang tahun, iaitu pengiraannya ialah 2.5% atas nilai jualan saham-saham tersebut setelah ditolak kos pembelian. Contohnya ialah jumlah nilai saham tolak kos pembelian, iaitu contohnya ialah jumlah nilai saham dia RM500,000, tolak dengan kos pembelian dia ialah RM400,000 bersamaan dengan RM100,000, dan kemudian RM100,000 itu didarabkan dengan 2.5%, iaitu jumlah nilai zakat ialah RM2,500. Seterusnya kita pergi kepada soalan. Soalannya adalah berbunyi, Bakri mempunyai 1 lot saham Megatrust yang disaraikan di Bursa Malaysia yang dibelinya setahun lepas. Dia telah memperoleh dividen sebanyak 110 dan harga semasa 1 unit saham ialah 60 sen. Cara penyelesaiannya ialah 1 lot merupakan 1000 unit. Seterusnya 60 sen merupakan andaian terendah, semaan dengan 60 sen darab dengan 1000 unit semaan dengan RM60. RM60 kita tambahkan dengan dividen yang diperoleh oleh Encik Bakri adalah 120, manakala jumlahnya ialah RM180. Oleh itu, Encik Bakri tidak dikenakan zakat kerana tidak cukup hisap. Hisap bagi zakat saham adalah sama dengan zakat emas, iaitu sebanyak 85 gram emas. Sekian, terima kasih.